minit pagi seperti dijanjikan bicara kaunselor pagi ni. Kita nak bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Fazli bin Abu Bakar, penolong pengarah hal ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum terlambat juga, selamat menjalani ibadah puasa. Ya, dan esok akan sambut juga sambutan Hari Guru ya? Ya, betul. Selamat Hari Guru lah. Okey, walaupun tempoh PKPB ni sekolah masih lagi belum dibuka lah ya? Ya, betul. Okey, pagi ni kita nak berbicara berkaitan dengan change your mindset, change your life ni Cikgu. Jadi boleh Cikgu kongsikan sikit lah dalam keadaan kita yang sedang berdepani pandemik COVID-19 ni Cikgu. Okey, baik. Terima kasih kepada DJ Bertugas dan Kedah FM kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah khususnya dan Majlis Kaunseling dalam slot bicara kaunselor pada pagi ini. Dan saya mewakili Jabatan Pendidikan dan Majlis Kaunseling merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih. Dan terlebih dahulu ini saya sampaikan salam daripada pengarah pendidikan Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman dan Majlis Guru Kaunseling Negeri kepada seluruh warga Kedah, khususnya kepada guru dan murid-murid. Sebelum kita sentuh topik pada pagi ini, suka untuk saya kongsikan di sini untuk makluman semua pendengar. Sepanjang tempoh PKP dan kini PKPB, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dengan kerjasama Majlis Guru Kaunseling sentiasa berusaha menyalurkan seberapa banyak maklumat atas kalian, termasuklah di media sosial dalam usaha kita memastikan murid-murid tidak ketinggalan dan dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dalam keadaan selamat dan mencabar ini. Dan ini adalah komitmen Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Dan sebelum saya lupa tanya juga saya ucapkan kepada seluruh warga pendidik atas kecaknaan kita menyantuni murid melalui proses pembelajaran maya dalam tempoh PKP dan PKPB ini. Dan ini dibuktikan pada 16 April yang lalu. Perasa Google Classroom Malaysia berada di tangga kedua mendahului negara-negara yang lain. Dan ini merupakan satu pencapaian yang sangat membanggakan dan luar biasa. Tahniah. Ya, terima kasih. Berbalik kepada topik kita pada pagi ini, iaitu change your mindset, change your life. Sama ada kita suka atau kita tidak suka, kita terpaksa mengakui bahawa COVID-19 ini telah bertindak sebagai ejen perubahan yang telah memaksa kita keluar daripada zon selesa. Dan bukan setakat itu, dia juga mengubah cara kita berfikir, bertingkah laku dan sikap kita sendiri. Kalau kita boleh ambil contoh, sekarang kita dah tidak lagi boleh berada di tempat-tempat yang sesak. Dan sekarang kalau kita lihat masyarakat lebih mengambil berat aspek kebersihan dan kesihatan. Banyak pihak daripada pakar-pakar yang meramalkan bahawa kehidupan manusia ini sebenarnya bakal mengalami pelbagai perubahan yang ketara. Kalau mengikut WHO, kalau kemarin kita baca surat khabar menyatakan bahawa COVID-19 ini mungkin tidak dapat dihapuskan dan tak boleh hilang dalam masa yang terdekat ini. Ya, betul. Sehubungan dengan itu, masyarakat hari ini perlu belajar menerima hakikat akan kewujudan COVID-19 ini. Dan atas sebab itu juga, masyarakat hari ini perlu segera beradaptasi dengan kelaziman baru ataupun yang sering disebut pada hari ini sebagai new normal, terutamanya dalam konteks pendidikan hari ini. Ya. Ya. Baik, Cikgu, dalam konteks pendidikan juga kita nampak ada apa perubahan yang mungkin akan berlaku lah kesan daripada COVID-19 ni. Okey. Sebenarnya dunia pendidikan juga tak terkecuali lah menerima impact COVID-19 ni lah. Sebab kalau kita lihat pendidikan sekarang telah berubah. Kalau dahulunya dia lebih berpaksikan kepada guru dan murid. Dan sekarang kesan daripada COVID-19 ini, kaedah pembelajaran telah berubah secara dalam talian ataupun dalam secara maya. Ya. Sebab itu, guru dan murid perlu bersedia mengubah cara berfikir dan bertindak demi melonjakkan kelestarian dalam pendidikan.
Kalau boleh kita ambil contoh di negara China misalnya, 120 juta rakyatnya mendapat akses pendidikan melalui siaran televisyen pendidikan. Dan di Malaysia juga, kita juga tak terkecuali melaksanakan TV pendidikan dalam siaran TV OK yang mendapat kerjasama daripada RTM sendiri. Ini semua sebenarnya bertujuan untuk memastikan pelajar dapat mengikuti proses pembelajaran dalam keadaan yang sukar ini. Kita tidak ada pilihan lain. Guru dan murid perlu memanfaatkan penggunaan teknologi digital secara optimum dan menjadikan cabaran ini sebagai peluang dan ruang untuk membina motivasi pembelajaran. Okey, baik cikgu. Kalau lakukan SWOT kita akan dapat dua kategori, iaitu satu kelompok yang menganggap perubahan itu sebagai satu musibah dan satu lagi akan melihatnya sebagai satu peluang. Jadi pandangan cikgu lah dalam dua kelompok kategori ini. Okey, baik. Kalau kita baca dalam buku Mindset yang ditulis oleh seorang pakar perunding psikologi daripada Amerika Syarikat, menyatakan bahawa dua kelompok pemikiran manusia. Satu pemikiran yang tertutup atau terkunci dan satu lagi bentuk pemikiran yang dinamik dan berkembang. Jelas di sini bahawa masyarakat hari ini memerlukan kerangka pemikiran yang dinamik. Kita kena yakin bahawa kesungguhan pasti menemui jalan keluar kepada setiap permasalahan. Dan kita perlu sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dalam keadaan yang sangat mencabar ini. Dan yang paling penting sekali, kita kena menerima hakikat bahawa wabak ini adalah merupakan satu cabaran yang baru kepada kita pada hari ini. Dan terakhir sekali, masyarakat hari ini, kita perlu terima hakikat, perlu sentiasa berfikiran positif. Okey, dan cikgu dalam bidang pendidikan ni dalam pemerhatian sendirilah perubahan yang mungkin akan berlaku lah kepada warga pendidik dan juga kepada pelajar juga, murid-murid sekolah apabila sekolah insyaAllah akan dibuka nanti. Jadi apa agak cikgu boleh lihatlah? Sebenarnya kalau kita perhatikan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan MKN ada mengeluarkan garis panduan apabila sekolah dibuka nanti. Yang pertama, seperti yang kita sudah maklum, adalah penjarakan sosial. Kita akan pastikan penjarakan sosial ini bukan berlaku setakat di dalam kelas, tetapi juga berlaku di kantin, di koperasi ataupun di mana-mana tempat yang menjadi tumpuan kepada pelajar itu sendiri, murid itu sendiri. Dan yang kedua, kita mewajibkan, kementerian mewajibkan penggunaan hand sanitizer. Dalam memastikan kesihatan dan kebersihan, kita wajibkan semua pelajar untuk bawa menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, kita akan mengambil dan merekod suhu badan semua warga sekolah sebelum masuk ke sekolah itu sendiri. Cikgu dan pelajar sekali lah? Ya, semua sekali. Staf semua sekali lah. Dan yang keempat, pihak kementerian tidak membenarkan segala bentuk perhimpunan, sukan, aktiviti co-curriculum. Ini semua untuk memastikan keselamatan dan kesihatan warga sekolah itu sendiri. Dan pada pandangan saya, yang paling penting sekali di sini adalah kesediaan guru dan murid itu sendiri dari segi fizikal dan mental dalam menjadikan budaya baru ini ataupun new normal ini sebagai budaya yang baru di sekolah. Dan inilah sebenarnya adalah cabaran terbesar yang perlu kita hadapi. Baik, kita percaya waktu ni ada waris yang sedang mendengar Kedah FM, dan bila kita berhubung melalui pagi ni juga tambah-tambah dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, ramai yang menunggu berita berkaitan dengan pembukaan sekolah ni. Di pihak kementerian katanya akan maklumkan 2 minggu lebih awal supaya pihak sekolah bersedia lah ya. Ya, betul. Okey, cikgu, sebelum kita berpisah, harapan cikgu lah kepada pendengar kita pagi ni berkaitan dengan COVID-19 dan juga kepada guru-guru yang sedang bersama kita di Kedah FM pagi ni. Okey, baik. Terima kasih. Saya berharaplah agar masyarakat, khususnya warga pendidik dan murid-murid, mengambil tanggungjawab sosial
mempunyai kawalan kendiri yang baik dan mengamalkan norma baru ini untuk sama-sama kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19 inilah. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua warga pendidik yang akan disambut pada 16 Mei setiap tahun, yang esok. Esok. Dengan tema pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Terima kasih, Cikgu. Wah, panjang tu. Okey. Tapi walaupun tempoh sekarang ni PKPB, tapi ada sekolah memang gurunya bertugas secara bergilir gitu, Cikgu ya? Ya, betul. Mana kata di sekolah tu memang ada kaki tangan yang bertugas lah. Yes, dan cuma menunggu tarikh untuk sekolah dibuka semula, itu saja. Ya, betul. Berdebar-debar macam raya. Itulah nak raya, mungkin raya dulu lah kot. Ya, betul lah. Baik, Cikgu, bagi pihak Kedah FM terima kasih banyak dan selamat Hari Guru juga ya. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, kita baru saja bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Fazli Abu Bakar, penolong pengarah hak ehwal murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah.